Yang ni penting. Tuan-tuan tengok bila zaman sudah semakin pendek, panjang hadis ni, mimpi orang mukmin tidak lagi dusta. Mimpi mereka yang paling benar ialah yang paling benar kata-katanya. Mimpi si muslim pula adalah satu daripada 46 dari kenabian. Mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi dari Allah dalam bentuk berita gembira, mimpi ngeri dari syaitan, dan mimpi mainan akal seseorang. Andai kata salah seorang kalian bermimpi sesuatu yang menakutkan dia, hendaklah dia meludah dan merahsiakannya. Aku suka ikatan dalam tidur dan aku benci pengkhianatan. Ikatan itu adalah teguh dalam agama. Macam ni. Mana perkataan yang nak pasal mimpi ni? Dia macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengar ni mimpi ni. Dia cerita ni panjang sikit, saya pendekkan. Semua orang mimpi. Dan mimpi tidak ada huraian sains. Betul ya tuan-tuan? Dia macam ni, kita mimpi, kita pergi satu tempat. Selepas minggu kita pergi betul tempat tu dan berlaku perbualan tu. Sains nak hurai macam mana? Dalam mimpi tu kita pergi mana? Kita pergi ke mana dalam mimpi tu? Okey. Maka di akhir zaman, dengan ini penting, di akhir zaman orang-orang beriman banyak diselamatkan oleh Allah dan dipandu oleh Allah melalui mimpi mereka. Ini penting. Saya ulang. Di akhir zaman, ketika banyaknya pembunuhan, pembohongan dan fitnah, ketika mana kebenaran begitu pudar, orang-orang beriman banyak dipimpin oleh Allah melalui mimpi mereka. Banyak mimpi, mimpi Allah Ta'ala tunjuk dia. Subhanallah. Mimpi kita boleh tak kita gunakan untuk diri kita sebagai panduan? Boleh. Mimpi salah satu daripada 46 cabang kenabian. Nabi mendapat wahyu dan tunjuk ajar daripada Allah, salah satunya daripada mimpi. Maka mimpi para Nabi dan Rasul 100% adalah wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia, wahyu, dan mesti dibuat, wajib buat. Cuma Nabi beritahu orang biasa, adakah semua mimpi itu adalah syariat, syarak? Tidak. Orang biasa dia tak boleh gunakan mimpi sebagai dalil untuk dia buat A, dia buat B, buat C. Jadi dalil yang wajib kepada semua orang, tak boleh. Cumanya Nabi beritahu mimpi orang beriman di akhir zaman banyak dihantar oleh Allah untuk membantu orang itu ketika mana fitnah terlampau tebal. Yang tu je poin dia, tuan-tuan. Kita ni dah zaman yang kita sampai tengok satu benda yang mana satu betul ni. Banyak keadaan hari ni sampai kita situasi tu yang kita lihat bila kita nak cari kebenaran, kita sampai orang kata pergi tengok ulama, bersama dengan ulama, tengok ulama pun ada 3 kumpulan pula dah. Kan, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, yang mana satu pula. Waktu tu banyak yang nak bantu orang beriman adalah mimpi yang benar. Dia akan tengok dalam mimpi dia. Dan ketika dia dapat mimpi tu, dia boleh guna untuk diri dia, panduan diri dia, untuk dia buat keputusan A ataupun dia buat keputusan B. Kan? Jadi yang ni benda yang cukup penting akhir zaman ni. Allah Ta'ala bantu orang beriman melalui mimpi-mimpi lah. Seorang guru di Syria, pasal mimpi last kita masuk 72. Nama dia Dr. Said Ramadan Al-Buti almarhum. Dia mati syahid dalam sebuah masjid ketika mengajak, dia dibom. Majoriti rakyat Syria bersama dengan beliau, walaupun sebahagian besar ulama-ulama Syria tidak bersetuju dengan beliau. Saya nak beritahunya macam ni. Saya tengok ada satu video dalam YouTube. Orang rakam dia sebelum jadi peristiwa Syria tu lah. Peristiwa Syria berapa tahun dah, tuan-tuan? Tengok siapa pun tak jawab. Semua tak usah balik, duduklah ni. Syria 2000 apa? 13 ke 11? Sebelum peristiwa ni berlaku, Dr. Putri ni yang mati syahid ni,
Dia mengajak, dia sebut video tu sampai hari ni ada dalam YouTube. Atas kursi mengajak ni dia kata, wahai orang Syria, sesungguhnya bala Allah yang sangat besar akan datang ke bumi Syria. Aku melihat semalam, dia kata, dalam mimpiku, sesungguhnya bala Allah sangat hampir kepada orang-orang Syria ni, kepada kita semua. Maka janganlah kalian, dia nasihat lah, sekian kan. Jangan, orang katakan waktu tu mereka sedang semangat nak keluar buat protes apa semua kan. Jadi Dr. Buti ni yang dia pun umur dah 80 lebih waktu tu, dia pun duduk di Syria daripada awal. Dia tahulah keadaan bagaimana kejahatan kerajaan Bashar ni kan. Jahatnya Bashar ni sampai tahap mana apa semua. Jadi dia kata balak yang sangat besar sedang datang apa semua, maka dia halang, dia larang. Waktu tu orang marah tu. Waktu tu ulama-ulama lain tak bersetuju dengan beliau, dan akhirnya apa yang disebutkan oleh Dr. Buti tu berlaku tak? Berlaku kan? Berlaku seperti yang kita tengok hari ni. Itulah orang kata ru'ya al-mu'min, sidqu ru'ya al-mu'min, benarnya pandangan ataupun mimpi seorang yang beriman. Tuan-tuan, kemudian 72. Tanda kiamat kecil yang ke-72 ialah merebaknya pembohongan. Baca tajuk kita tahu dah. Subhanallah. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut muncul di akhir zaman para pendusta membawa berita kepada kalian yang mana kalian tidak pernah mendengarnya, dan datuk nenek moyang juga tidak pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka, nescaya mereka tidak mampu menyesatkan dan mendatangkan kerosakan kepada kalian. Kan? Di zaman hari ini ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk ni kan, bohong ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pembohongan terlampau banyak. Kadang tuan-tuan, bohong yang banyak zaman ni 2018 ni, kita tak tahu punca kenapa dia berbohong. Kita pun tak tahu kenapa dia berbohong. Kotlah dia dapat YouTube bayar ke bila dia bohong tu, Google bayar ke, dia tak ada pun tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada satu orang, dia buat keluar satu laporan ataupun satu arahan Jabatan Kaji Cuaca Meteorologi apa semua ni, dia kata akan berlaku sekian, bawah tu dengan ada cop kementerian apa semua. Lepas 3 hari kementerian yang sama buat keluar, kami tak pernah sebut benda ni. Laporan atau arahan tadi dengan ada cop logo kementerian tersebut, lepas tu dia boleh karang ayat. Ayat tu bukan ayat orang bodoh tu, ayat dia karang tu akan berlaku sekian. Bawah sekali ada tanda tangan. Selepas 2-3 hari kementerian yang sama buat keluar, kita tak pernah keluarkan kenyataan macam tu, palsu. Tuan-tuan, otak saya ni berfikir di sana ada satu orang manusia, dia berjihad untuk berbohong kepada manusia ni. Dia kena ambil masa tuan, dia kena ambil masa fikir, buat ayat macam mana lagi, nak bohong apa, dia fikir. Dia kena berfikir untuk bohong apa minggu ni. Oh, bagi tahu kata nak berlaku ribut di 4 negeri di Semenanjung. Betapa susahnya hamba Allah yang jauh daripada rahmat ni, betapa susahnya dia nak kena duduk ambil masa fikir, buat ayat, sebar sehingga jutaan orang dapat berita palsu yang dia buat tu. Saya bila dapat benda macam tu, lepas tu nanti kementerian mana-mana pula nafikan, kata kami tak pernah keluarkan kenyataan macam tu. Kita fikir, dia ni ada orang upah dia kah? Dan betapa 2017-2018 ni berita yang macam ni betapa banyak tersebar. Kita ni tuan-tuan, ada satu hadis akhir zaman Nabi sebut tentang tanda kiamat. Nabi kata ketika mana fitnah berada dekat nak kemuncak ni, berjalan itu lebih baik daripada berlari. Nabi kata duduk lebih baik daripada berjalan, berbaring lebih baik daripada duduk.
dan diam itu lebih baik daripada bercakap. Zaman ni kita kadang dapat benda, kita duk ingat kita nak sebarkan maklumat, info, rupanya maklumat palsu. Share dah. Dah 6,000 orang baca. Sekoman-koman orang pun hari ni sekali dia share, berapa ribu orang baca. Share dah. Dapat tu share dah. Tak dan nak tahu betul ke tidak. Berebut-rebut nak jadi yang pertama. Subhanallah. Nabi sebut, Nabi kata jaga-jaga, kalian akan melihat kathratul kadhib, merebaknya pembohongan. Jaga-jaga tuan-tuan, no? Nah, zaman hari ni. Okey, kemudian